Allah Ta'ala telah meletakkan dua jenis tanda di alam semesta yang menunjukkan kebenaran Islam, seperti keesaannya dan hari pembalasan. Salah satu daripada tanda-tanda ini terdapat dalam ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Apabila dikaji dengan fikiran yang terbuka dan tidak berat, sebelah tanda-tanda ini jelas menunjukkan kebenaran Islam. Tanda-tanda lain telah diletakkan di dalam penciptaan. Orang yang merenung pelbagai ciptaan di alam semesta dengan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah akan menghargai kebenaran Islam. Bab 3 Ali Imran, ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda. Apabila seseorang memerhatikan penciptaan langit dan bumi dan sistem yang seimbang sempurna yang tidak terkira banyaknya, menjadi jelas bahawa hanya ada satu yang mencipta dan mengekalkan alam semesta. Sebagai contoh, jarak sempurna matahari dari bumi adalah tanda yang jelas, kerana bumi tidak akan dapat didiami jika matahari berada sedikit atau lebih jauh daripadanya. Begitu juga, bumi telah dicipta sedemikian rupa yang mewujudkan suasana yang seimbang dan tulen yang membolehkan kehidupan berkembang maju di atasnya. Bab 3 Ali Imran, ayat 190. Dan silih bergantinya malam dan siang adalah tanda-tanda. Masa menyempurnakan siang dan malam serta panjangnya yang berbeza-beza sepanjang tahun membolehkan orang ramai memperoleh manfaat maksimum daripadanya. Jika hari-hari lebih panjang, orang akan menjadi letih kerana waktu yang panjang. Sekiranya malam lebih panjang, manusia tidak mempunyai masa yang cukup untuk mencari rezeki dan perkara lain yang bermanfaat, seperti ilmu. Sekiranya malam lebih pendek, maka orang ramai tidak akan dapat berehat secukupnya untuk mendapatkan kesihatan yang optimum. Perubahan kepada tempoh siang dan malam juga akan menjejaskan tanaman, yang akan memberi kesan buruk kepada penyediaan manusia dan haiwan. Hakikat bahawa siang dan malam serta sistem seimbang lain dalam alam semesta beroperasi dalam harmoni yang sempurna juga jelas menunjukkan keesaan Allah yang Maha Tinggi, kerana banyak Tuhan akan menginginkan perkara yang berbeza, yang akan membawa kepada kekacauan dalam alam semesta. Surah 21 Al-Anbiya, ayat 22. Sekiranya ada pada mereka, langit dan bumi, Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya binasalah keduanya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 164. Dan juga kapal-kapal yang belayar di laut membawa APA yang memberi manfaat kepada manusia, dan APA yang dituangkan Allah dari langit hujan. Apabila seseorang memerhatikan kitaran air yang seimbang sempurna, ia juga jelas menunjukkan pencipta. Air dari laut menyejat, naik dan kemudian terkondensasi untuk menghasilkan hujan berasid yang turun ke atas pergunungan. Pergunungan ini menetralkan hujan berasid supaya manusia dan haiwan boleh menggunakannya. Sekiranya terdapat sebarang perubahan pada sistem yang seimbang sempurna ini, ia akan membawa kepada bencana kepada manusia dan haiwan di bumi. Garam di laut menghalang makhluk mati di dalam lautan daripada mencemarinya. Sekiranya lautan dibiarkan tercemar, maka kehidupan laut tidak akan mungkin berlaku dan kekotoran dari lautan akan menimpa kehidupan di darat juga. Air di dalam lautan dan lautan telah dicipta sedemikian rupa sehingga hidupan laut boleh berkembang di dalamnya manakala kapal berat boleh berlayar di atasnya. Jika komposisi air sedikit berbeza, ketidakseimbangan akan berlaku yang akan menyebabkan sama ada hidupan laut berkembang maju di dalam air atau membenarkan kapal berlayar di atasnya, tetapi kedua-duanya tidak akan dapat dilakukan pada masa yang sama. Malah sehingga hari ini, pengangkutan melalui laut masih merupakan bentuk pengangkutan yang paling biasa digunakan di seluruh dunia. Oleh itu keseimbangan sempurna ini penting untuk kehidupan di bumi. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 164. Dan apa yang diturunkan Allah dari langit, hujan, yang menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya. Menafikan kemungkinan manusia dibangkitkan pada hari kiamat adalah dakwaan yang aneh apabila terdapat banyak contoh kebangkitan yang berlaku sepanjang hari, bulan dan tahun. Sebagai contoh, Allah Ta'ala menggunakan hujan untuk menghidupkan tanah yang tandus dan menyebabkan benih yang mati keluar hidup-hidup untuk memberi rezeki kepada makhluk. Begitu juga, Allah yang Maha Tinggi boleh dan akan menghidupkan benih yang mati bernama manusia, yang dikuburkan di bumi, seperti benih yang mati yang tumbuh untuk hidup. Perubahan musim jelas menunjukkan kebangkitan.
Sebagai contoh, semasa musim sejuk, daun pokok mati dan gugur dan pokok itu kelihatan tidak bermaya. Tetapi pada musim lain, daun tumbuh sekali lagi dan pokok itu kelihatan penuh dengan kehidupan. Pergantian malam dan siang juga mengingatkan manusia kepada kitaran hidup dan mati. Pada waktu malam semuanya menjadi gelap dan sunyi dan oleh itu adalah penunjuk kematian. Permulaan hari adalah apabila segala-galanya menjadi cerah dan dunia menjadi penuh dengan kehidupan dan aktiviti dan oleh itu merupakan penunjuk kehidupan. Kitaran bangun tidur semua makhluk adalah satu lagi contoh kebangkitan. Tidur adalah saudara kematian, kerana panca indera orang yang tidur terputus. Kemudian Allah Ta'ala mengembalikan roh seseorang kepada mereka jika ditakdirkan untuk terus hidup, dengan itu menghidupkan kembali orang yang sedang tidur itu. Bab 39 Az-Zumar, ayat 42. Allah mengambil jiwa ketika matinya dan jiwa yang tidak mati ketika tidurnya, kemudian Dia memelihara jiwa yang telah Dia tetapkan kematiannya dan melepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Merenungkan contoh-contoh ini dan banyak lagi dengan jelas menunjukkan kemungkinan kebangkitan terakhir pada hari penghakiman. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 164. Dan bertebaran di dalamnya setiap jenis makhluk yang bergerak. Evolusi ialah satu bentuk mutasi yang sifatnya tidak sempurna. Tetapi apabila seseorang memerhatikan spesies yang tidak terkira banyaknya, mereka akan mendapati bahawa mereka telah dicipta dengan cara yang seimbang dengan sempurna supaya mereka boleh berkembang maju dalam persekitaran yang mereka tinggali. Contohnya, unta telah direka untuk menahan suhu tinggi dan pergi untuk jangka masa yang lama tanpa perlu minum air. Mereka direka dengan sempurna untuk kehidupan padang pasir. Surah 88 Al-Ghasyiyah, ayat 17. Maka apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan? Kambing telah direka dengan cara yang sempurna sehingga kekotoran dalam badannya dipisahkan dengan sempurna daripada susu yang dihasilkannya. Sebarang campuran kedua-duanya akan menjadikan susu tidak boleh diminum. Bab 16 An-Nahl, ayat 66. Dan sesungguhnya bagi kamu dalam mengembalakan binatang ternak itu ada penggayaran. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada dalam perutnya, antara najis dan darah, susu yang bersih, sedap diminum oleh orang yang meminumnya. Setiap spesies telah diberikan jangka hayat tertentu yang menghalang satu spesies mengatasi yang lain. Sebagai contoh, lalat mempunyai jangka hayat yang sangat singkat, 3-4 minggu, dan bertelur sehingga 500 telur. Jika jangka hayatnya lebih lama, maka populasi lalat akan menjadi tidak seimbang dan akan menyebabkan mereka mengatasi semua spesies lain di dunia ini. Manakala, makhluk lain yang mempunyai jangka hayat yang sangat panjang mempunyai keupayaan untuk menghasilkan beberapa anak sahaja. Sekali lagi ini membolehkan populasi mereka menjadi sederhana. Semua ini tidak boleh menjadi satu kemalangan dan proses evolusi tidak dapat menjelaskannya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 164. Dan arahnya, angin dan awan menguasai antara langit dan bumi. Angin adalah penting untuk pendebungan angin, yang membolehkan tanaman, tumbuhan dan pokok membiak. Pada hari-hari awal, angin adalah penting untuk perjalanan laut, yang sehingga hari ini, adalah cara utama mengangkut barangan ke seluruh dunia. Angin diperlukan untuk memindahkan awan hujan ke lokasi tertentu untuk menyediakan air untuk penciptaan, sesuatu yang mereka tidak boleh hidup tanpanya. Sistem angin yang seimbang yang sempurna diperhatikan di dalam bumi, kerana kekurangan angin akan membawa kepada huru-hara untuk penciptaan dan peningkatan angin juga membawa kepada huru-hara untuk penciptaan. Begitu juga, hujan juga seimbang dengan sempurna, kerana terlalu sedikit hujan membawa kepada kemarau dan kebuluran dan terlalu banyak hujan membawa kepada banjir besar-besaran. Surah 23 Al-Mu'minun, ayat 18. Den kami telah menurunkan hujan dari langit dengan kadar tertentu, lalu kami letakkan di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Sistem yang seimbang sempurna ini tidak boleh sembarangan dan jelas menunjukkan tangan pencipta. Bab 3 Ali Imran, ayat 190-191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu,
Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Orang yang berakal adalah mereka yang berusaha untuk menghayati dan memahami asal-usul dan tujuan mereka di dunia ini. Pemikiran ini sudah pasti akan membawa seseorang untuk mengingati pencipta mereka, Allah, yang Maha Agung, kerana penciptaan mereka bukanlah kejadian yang sembarangan dan sia-sia. Di samping itu, orang yang benar beriman kepada Allah, yang Maha Tinggi, akan sentiasa mengingatinya sepanjang hari mereka. Mereka akan mengingati Dia dalam niat mereka, kerana mereka hanya bertindak untuk menyenangkan Dia dan oleh itu tidak meminta terima kasih atau pampasan daripada manusia. Mereka mengingati Allah Ta'ala dalam ucapannya, dengan berkata baik atau berdiam diri, sebagaimana yang diperintahkan dalam ajaran Islam, seperti hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 176. Mereka mengingati Allah Ta'ala dalam perbuatan mereka, dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakannya kepada mereka dengan betul sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam. Orang yang mengingati Allah, yang Maha Tinggi, dengan cara ini akan mencapai ketenangan fikiran melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan betul meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Bab 13 Ar-Radi, ayat 28. Ingatlah, dengan menginggati Allah hati menjadi tenteram. Semakin seseorang mengingati Allah Ta'ala, semakin mereka akan merenung tentang ciptaan di alam semesta. Orang yang merenung semua sistem yang seimbang sempurna ini tidak boleh menafikan secara logik kewujudan pencipta tunggal yang berkuasa atas segala sesuatu. Di samping itu, apabila seseorang memerhatikan sistem yang seimbang dengan sempurna ini dan yang lain dalam penciptaan langit dan bumi, mereka akan melihat satu perkara utama yang tidak seimbang, iaitu tindakan manusia. Orang yang berbuat baik tidak mendapat pahala sepenuhnya di dunia ini dan orang yang jahat tidak mendapat hukuman sepenuhnya, walaupun mereka dihukum oleh pemerintah. Adalah logik untuk memahami bahawa pencipta tunggal, Allah, yang Maha Tinggi, yang mengimbangi semua sistem lain dalam alam semesta ini suatu hari nanti juga akan mengimbangi tindakan manusia, perkara utama yang tidak seimbang di dunia ini. Untuk pengimbangan tindakan ini berlaku, tindakan rakyat mesti diakhiri terlebih dahulu. Ini adalah hari kiamat apabila perbuatan manusia akan dinilai dan seimbang selama-lamanya. Bab 3 Ali Imran, ayat 191. Dan fikirkanlah tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha tinggi Engkau di atas perkara yang demikian. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Tetapi mereka yang telah bertekad untuk menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka mengikut keinginan mereka sendiri dan hidup mengikut tata cara tingkah laku yang sesuai dengan keinginan mereka atau keinginan orang lain, tidak akan menghargai dan tidak terpengaruh oleh tanda-tanda di alam semesta yang dengan jelas menunjukkan keesaan Allah, yang Maha Tinggi, kepentingan mentaatinya dengan ikhlas dan hari penghakiman yang tidak dapat dielakkan. Oleh itu, orang ini akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Akibatnya, mereka akan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang dan mereka akan melesetkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Oleh itu, sikap mereka akan menghalang mereka daripada mencapai ketenangan jiwa di dunia ini dan sebaliknya mereka akan menjalani kehidupan yang sengsara dan tertekan di dunia ini, walaupun mereka menikmati kemewahan dunia. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Dan surah 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan. Jika mereka berterusan dengan sikap menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, mereka akan gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Oleh itu, hukuman mereka di akhirat jauh lebih buruk dan lebih hina daripada hukuman mereka di dunia dan tidak ada yang dapat melindungi mereka daripadanya.
Bab 3 Ali Imran, ayat 192. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Oleh itu, seseorang mesti, demi kepentingan mereka sendiri, menyahut seruan Allah Ta'ala di dunia ini supaya mereka mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia sebelum masanya habis. Bab 3 Ali Imran, ayat 193. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, berkata, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Orang yang menjawab kepada Allah yang Maha Tinggi akan menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan betul seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Akibatnya mereka akan mencapai ketenangan jiwa dan Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosa yang mereka lakukan. Bab 3 Ali Imran, ayat 193. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Allah Ta'ala tidak menuntut kesempurnaan dari manusia. Dia sebaliknya mengharapkan mereka berusaha untuk taat kepadanya dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakannya kepada mereka dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam dan kemudian bertaubat dengan ikhlas dan memperbaharui tingkah laku mereka apabila mereka melakukan dosa. Taubat yang ikhlas melibatkan perasaan bersalah, memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan sesiapa sahaja yang telah dizalimi, selagi ini tidak akan membawa kepada masalah lagi. Seseorang mesti berjanji dengan ikhlas untuk mengelak daripada melakukan dosa yang sama atau serupa lagi dan menebus sebarang hak yang telah dilanggar terhadap Allah yang Maha Tinggi dan manusia. Seperti yang ditunjukkan dalam ayat 193, orang yang hidup dengan cara ini akan hidup sebagai seorang Muslim yang taat. Orang yang hidup sebagai Muslim yang taat akan mati sebagai Muslim yang taat. Dan orang yang mati sebagai Muslim yang taat akan dibangkitkan sebagai Muslim yang taat. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7232. Bab 3 Ali Imran, ayat 193. Dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Allah Ta'ala akan menunaikan janjinya untuk memberikan ketenangan jiwa dan raga kepada Muslim yang taat ini di akhirat, sebagaimana Dia telah memberikannya kepada mereka di dunia dan Dia akan mengampuni dosa-dosa mereka dengan itu melindungi mereka dari kehinaan dan azab di akhirat. Bab 3 Ali Imran, ayat 194. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji. Manakala orang yang gagal untuk mentaati Allah yang Maha Agung dan sebaliknya menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka tidak akan hidup seperti seorang Muslim yang taat. Oleh itu mereka tidak akan mati sebagai seorang Muslim yang taat dan akibatnya, mereka tidak akan dibangkitkan sebagai seorang Muslim yang taat pada hari penghakiman. Sebenarnya, orang ini berada dalam bahaya besar untuk meninggalkan dunia ini tanpa iman mereka. Adalah penting untuk memahami bahawa iman adalah seperti tumbuhan yang mesti dipelihara dengan tindakan ketaatan untuk berkembang dan bertahan. Begitu juga tumbuhan yang gagal mendapat khasiat, seperti cahaya matahari, akan mati. Begitu juga iman seseorang mati yang gagal memeliharanya dengan tindakan ketaatan. Ini adalah kerugian terbesar. Seseorang mesti mengelakkan akibat ini dengan bertindak balas secara praktikal kepada Allah yang Maha Tinggi di dunia ini dengan mentaatinya dengan ikhlas. Ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Ini akan memastikan mereka memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka sambil membuat persediaan secukupnya untuk accountability mereka pada hari penghakiman. Oleh itu tingkah laku ini akan memastikan setiap niat, perkataan dan tindakan mereka membawa kepada manfaat di kedua-dua dunia. Bab 3 Ali Imran, ayat 195. Dan Tuhan mereka menjawab mereka, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan pekerjaan orang yang beramal di antara kamu hilang. Manakala orang yang menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan akan memastikan mereka mensia-siakan segala usaha mereka di dunia ini walaupun mereka memperoleh kejayaan duniawi.
Kerana tingkah laku mereka akan menghalang mereka daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan kerana ia akan menyebabkan mereka tersalah letak segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Ini akan menghalang mereka daripada mencapai ketenangan fikiran. Adalah penting untuk memahami bahawa ketenangan fikiran memberi nilai kepada semua perkara duniawi, seperti kemasyhuran, kekayaan, kuasa, keluarga, rakan dan kerjaya. Tanpa ketenangan fikiran perkara-perkara ini tidak mempunyai nilai sebenar. Ini jelas apabila seseorang memerhatikan mereka yang memiliki harta dunia tetapi tidak memiliki ketenangan fikiran. Bab 18 Al-Kahfi, ayat 103-104. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya? Yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan duniawi, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik. Oleh kerana kebaikan yang disebutkan dalam ayat 195 tidak dihadkan, ia meninggalkan umat Islam tanpa alasan untuk tidak melakukan kebaikan. Mendapat ketenangan jiwa di kedua-dua dunia tidak berkaitan dengan berapa banyak nikmat dunia yang diperolehi, tetapi ia berkaitan dengan cara seseorang menggunakan nikmat yang telah dikurniakan, sama ada dikurniakan banyak atau sedikit. Bab 3 Ali Imran, ayat 195. Dan Tuhan mereka menjawab mereka, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan pekerjaan orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan. Kamu adalah antara satu sama lain. Ayat ini juga menjelaskan bahawa kejayaan, ketenangan jiwa dan kelebihan tidak terletak pada piawaian duniawi, seperti jantina, etnik atau status sosial. Islam menilai kedudukan manusia berdasarkan satu kriteria, seberapa ikhlas mereka taat kepada Allah Ta'ala. Ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Surah 49 Al-Hujurat, ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Semua piawaian lain untuk menilai status orang tidak mempunyai nilai, seperti jantina, etnik dan kelas sosial, dan mesti diabaikan oleh umat Islam jika tidak, ia menimbulkan perkauman dan perpecahan di kalangan negara Islam. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa kerana niat seseorang itu tersembunyi daripada orang lain, mereka tidak boleh menilai orang lain sebagai lebih baik daripada orang lain berdasarkan perbuatan zahir dan oleh itu mesti menahan diri daripada membuat dakwaan tentang status orang lain atau diri mereka sendiri, kerana Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui niat, ucapan dan tindakan semua orang. Bab 53 An-Najm, ayat 32. Maka janganlah kamu mendakwa diri kamu suki. Dia lebih mengetahui siapa yang takut kepadanya. Oleh itu, seseorang harus tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi untuk memastikan niat, ucapan dan tindakan mereka tidak sia-sia di dunia ini. Bab 3 Ali Imran, ayat 195. Maka orang-orang yang berhijrah atau diusir dari kampung halamannya atau dimusnahkan di jalanku, atau diperangi atau dibunuh, sesungguhnya aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan sesungguhnya aku akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisinya pahala yang terbaik. Secara umumnya, orang yang tetap teguh dalam setiap keadaan, dengan menunjukkan rasa syukur pada masa lapang dan sabar pada masa kesukaran, akan memperoleh ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, walaupun ini tidak jelas. Syukur dalam niat seseorang hanya melibatkan tindakan untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Bersyukur dalam ucapan seseorang melibatkan bercakap apa yang baik atau berdiam diri. Dan kesyukuran dalam tindakan seseorang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Di samping itu, kesabaran melibatkan mengelakkan mengeluh dengan ucapan atau tindakan seseorang dan tetap teguh pada ketaatan kepada Allah, yang Maha Agung, percaya bahawa Dia hanya memilih yang terbaik untuk mereka, walaupun ini tidak jelas bagi mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Oleh itu,
Orang yang bertindak dengan cara yang betul dalam setiap keadaan akan mendapat sokongan dan rahmat Allah yang berterusan, yang seterusnya membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500. Seseorang harus berusaha untuk memperoleh iman yang kuat untuk membantu mereka tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi dalam setiap keadaan. Iman yang kuat diperoleh apabila seseorang mempelajari dan bertindak berdasarkan bukti-bukti dan bukti-bukti yang jelas yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, yang menjelaskan betapa taat kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas membawa kepada ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Sebaliknya, orang yang tidak mengetahui ajaran Islam akan memperoleh iman yang lemah. Orang ini akan mudah menderhaka kepada Allah yang Maha Tinggi apabila keinginan mereka bertentangan kerana mereka gagal memerhatikan bagaimana meninggalkan keinginan mereka dan sebaliknya mentaati Allah yang Maha Tinggi, membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Oleh itu, seseorang itu mesti memperoleh kepastian iman melalui pembelajaran dan amalkan ilmu Islam agar mereka tetap teguh di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala sepanjang masa. Ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan betul, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Ini akan memastikan mereka memperoleh ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan semua orang dan segala-galanya dengan betul dalam kehidupan mereka. Di samping itu, semakin kuat iman seseorang itu semakin menghayati hikmah di sebalik kesusahan yang dihadapi. Sebagai contoh, orang yang mempunyai iman yang kuat memahami bahawa menghadapi kesukaran dengan kesabaran menghapuskan dosa-dosa kecil mereka. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 492. Adalah jauh lebih baik untuk menghapuskan dosa-dosa kecil seseorang melalui menghadapi kesukaran dengan sabar daripada menghadap Allah Ta'ala bersamanya pada hari kiamat. Selain itu, iman yang kuat juga mengajar seorang Muslim bahawa sebahagian daripada ujian hidup di dunia ini adalah bahawa tidak semua hikmah di sebalik kesulitan yang mereka alami akan didedahkan kepada mereka melalui ilmu ketuhanan yang dianugerahkan kepada Nabi SAW. Bab 3 Ali Imran, ayat 195. Maka orang-orang yang berhijrah atau diusir dari kampung halamannya atau dimusnahkan di jalanku, atau diperangi atau dibunuh, sesungguhnya aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan sesungguhnya aku akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisinya pahala yang terbaik. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa menghadapi kesukaran adalah satu cara yang dengannya Allah, yang Maha Tinggi, memisahkan orang yang benar-benar beriman kepadanya daripada orang-orang yang hanya menyatakan kepercayaan lisan kepadanya. Bab 3 Ali Imran, ayat 179. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu, sekarang ini, sehingga Dia memisahkan yang buruk dari yang baik. Oleh itu, umat Islam mesti berpegang teguh pada ketaatan kepada Allah, yang Maha Tinggi, dalam setiap keadaan, sama ada ketika senang atau susah. Pada hakikatnya, menghadapi kesulitan dan tetap teguh di atas ketaatan kepada Allah, yang Maha Tinggi, adalah ujian yang sebenar, kerana mentaati Allah Ta'ala pada waktu senang adalah lebih mudah. Ketaatan ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Bab 29 Al-Ankabut, ayat 2-3. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja, mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Tetapi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, dan sesungguhnya Allah nyatakan orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia nyatakan orang-orang yang berdusta. Kemudian Allah, yang Maha Tinggi, memperingatkan manusia agar tidak tertipu dengan tangguh yang diberikannya kepada mereka kerana ia hanya untuk masa yang terhad. Bab 3 Ali Imran, ayat 196. Yang anlah kamu terpedaya denken pergerakan orang-orang kafir di muka bumi. Oleh itu, seseorang mesti menggunakan masa yang Dia berikan kepada mereka dengan bertaubat dengan ikhlas dan memperbaharui tingkah laku mereka sebelum masa mereka habis. Taubat yang ikhlas melibatkan perasaan bersalah, memohon ampun kepada Allah, yang Maha Agung, dan sesiapa sahaja yang telah dizalimi, selagi ini tidak akan membawa kepada masalah lagi.
Seseorang mesti berjanji dengan ikhlas untuk mengelak daripada melakukan dosa yang sama atau serupa lagi dan menebus sebarang hak yang telah dilanggar terhadap Allah yang Maha Tinggi dan manusia. Tetapi jika seseorang itu gagal menggunakan penangguhan yang telah diberikan, mereka tidak seharusnya tertipu untuk mempercayai bahawa mereka tidak akan bertanggungjawab atas pilihan mereka hanya kerana accountability ini tidak berlaku serta-merta. Hukuman yang ditangguhkan tidak sama dengan tiada hukuman sama sekali. Bab 3 Ali Imran, ayat 197. Itu heniala, kesenangan yang kecil, kemudian tempet kembali mereka ialah neraka jahanam, dan si buruk-buruk tempet tinggal. Sesiapa yang berterusan menderhaka kepada Allah yang Maha Tinggi dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, oleh itu tidak boleh tertipu untuk mempercayai bahawa mereka akan memperoleh kejayaan dan ketenangan fikiran. Ketidaktaatan mereka hanya akan menyebabkan mereka memperoleh keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang. Ia akan menyebabkan mereka tersalah letak segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan ia akan menghalang mereka daripada menyediakan secukupnya untuk accountability mereka pada hari penghakiman. Oleh itu, mereka tidak akan memperoleh ketenangan jiwa dan sebaliknya menjalani kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, kesusahan dan kesukaran, walaupun mereka menikmati kemewahan dunia. Hasil ini cukup jelas apabila seseorang memerhatikan mereka yang menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, seperti orang kaya dan terkenal. Bab 3 Ali Imran, ayat 197. Itu heniala, kesenangan yang kecil, kemudian tempet kembali mereka ialah neraka jahanam, dan si buruk-buruk tempet tinggal. Akhirnya, apabila seluruh ciptaan adalah kepunyaan dan berada di bawah kawalan dan bidang kuasa Allah yang Maha Agung, seseorang tidak mempunyai pilihan selain mematuhi peraturannya. Seperti mana seseorang itu akan menghadapi masalah jika gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan yang bertanggungjawab ke atas negara tertentu, begitu juga mereka akan menghadapi masalah di kedua-dua dunia jika gagal mematuhi peraturan pemilik alam semesta. Seseorang mungkin boleh meninggalkan negara jika mereka tidak reda dengan peraturannya, tetapi mereka tidak akan dapat melarikan diri ke tempat di mana peraturan dan bidang kuasa Allah Ta'ala tidak terpakai. Seseorang itu mungkin boleh mengubah peraturan masyarakat mereka, tetapi mereka tidak akan dapat mengubah peraturan Allah Ta'ala. Di samping itu, sebagaimana seseorang yang memiliki rumah memutuskan peraturan rumah, walaupun orang lain membantah peraturan ini, begitu juga alam ini adalah kepunyaan Allah, dan kerana itu, dia sahaja yang memutuskan peraturan alam ini, sama ada manusia menyukai peraturan ini atau tidak. Oleh itu, seseorang mesti mematuhi peraturan ini demi kepentingan mereka sendiri. Orang yang memahami hakikat ini akan mematuhi peraturan Allah yang Maha Tinggi dan berusaha untuk mentaatinya dengan menggunakan berkat-berkat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Seseorang boleh sama ada berusaha untuk mempelajari hikmah di sebalik perintah dan larangan Allah Ta'ala, supaya mereka memahami bagaimana ia memberi manfaat kepada mereka dan masyarakat yang lebih luas, dan bagaimana ia membawa kepada ketenangan jiwa dan badan di kedua-dua dunia, atau mereka boleh menyembah hawa nafsu mereka dan menolak ajaran Islam. Tetapi orang yang gagal mematuhi peraturan Islam harus mempersiapkan diri untuk menghadapi akibat pilihan mereka di kedua-dua dunia, dan tiada bantahan, protes atau aduan akan menyelamatkan mereka. Surah 18 Al-Kahfi, ayat 29. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka sesiapa yang mahu, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang menghendaki, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu api neraka yang dindingnya mengelilingi mereka. Dan jika mereka meminta pertolongan, nescaya mereka dilepaskan dengan seperti minyak yang keruh, yang menghanguskan muka mereka. Amat buruk minuman itu, dan seburuk-buruk tempat tinggal. Oleh itu, seseorang mesti mengelakkan akibat ini dengan ikhlas mentaati Allah yang Maha Tinggi, supaya mereka mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Ketaatan ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam. Ini akan memastikan mereka memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka sambil membuat persediaan secukupnya untuk accountability mereka pada hari penghakiman.
Oleh itu tingkah laku ini akan membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Bab 3 Ali Imran, ayat 198. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal dari Allah. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa takut kepada Allah yang Maha Tinggi melibatkan ketaatan kepadanya secara praktikal dan oleh itu melibatkan menyokong pernyataan kepercayaan secara lisan dengan tindakan. Adalah penting untuk memahami bahawa iman adalah seperti tumbuhan yang mesti dipelihara dengan tindakan ketaatan untuk berkembang dan bertahan. Begitu juga tumbuhan yang gagal mendapat khasiat, seperti cahaya matahari, akan mati. Begitu juga iman seseorang mati yang gagal memeliharanya dengan tindakan ketaatan. Ini adalah kerugian terbesar. Oleh itu, seseorang mesti mengelakkan keputusan ini dengan menyokong pengisytiharan kepercayaan mereka secara lisan dengan menggunakan dengan betul rahmat yang telah Dia berikan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Ini adalah kebenaran dan membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Bab 3 Ali Imran, ayat 198. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang syalih dari ahli kitab yang benar-benar taat kepadanya sebelum mereka masuk Islam dan terus-terus taat kepadanya setelah menerimanya, seperti Abdullah bin Salam Amra. Bab 3 Ali Imran, ayat 199. Den sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada mereka. Ayat ini juga menjelaskan bahawa tidak semua ahli kitab berkelakuan sama. Ramai daripada mereka benar-benar taat kepada Allah yang Maha Tinggi, yang melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya seperti yang digariskan dalam ajaran ilahi. Ini menunjukkan kepentingan untuk tidak menilai keseluruhan kumpulan berdasarkan tindakan sesetengah ahli kumpulan itu, kerana ini sering membawa kepada diskriminasi, seperti perkauman. Bab 3 Ali Imran, ayat 199. Den sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka tunduk patuh kepada Allah. Satu aspek merendah diri kepada Allah yang Maha Tinggi adalah untuk mengawal keinginan duniawi seseorang dan sebaliknya berusaha untuk mentaatinya dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran ilahi. Orang yang sombong tidak akan dapat melakukan ini kerana mereka menganggap bahawa kehidupan mereka dan setiap keberkatan yang mereka miliki adalah akibat langsung dari usaha dan akal mereka sendiri, walaupun Allah yang Maha Tinggi adalah yang menganugerahkan mereka setiap nikmat yang mereka miliki. Bab 39 Az-Zumar, ayat 49. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu semata-mata kerana keilmuanku. Sebenarnya ia adalah uyan, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Oleh itu, seseorang harus mengenali dan menerima hakikat bahawa setiap nikmat yang mereka miliki telah dianugerahkan kepada mereka oleh Allah Ta'ala. Oleh itu adalah adil bagi seseorang untuk menggunakannya mengikut ketaatannya. Malah, orang yang berkelakuan seperti ini akan diberikan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Mengamalkan kerendahan hati juga akan menghalang seseorang daripada sengaja menyalahtafsirkan ajaran ilahi demi keuntungan duniawi. Bab 3 Ali Imran, ayat 199. Di antara ahli kitab ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada mereka. Mereka tunduk patuh kepada Allah. Mereka tidak menuka ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Apa sahaja yang diperoleh seseorang melalui kemaksiatan kepada Allah yang Maha Tinggi akan sentiasa kecil jika dibandingkan dengan ketenangan jiwa dan kejayaan yang akan mereka perolehi jika mereka ikhlas mentaatinya. Malah, apa sahaja perkara duniawi yang mereka perolehi melalui kemaksiatan kepada Allah Ta'ala akan menjadi punca tekanan dan kesusahan bagi mereka di kedua-dua dunia, kerana mereka tidak dapat lari dari kawalan Allah Ta'ala, walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi. Bab 53 An-Najm, ayat 43. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis. Dan surah 9 At-Taubah,
ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Di samping itu, apabila seseorang menderhaka kepada Allah, sudah pasti mereka akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Ini akan menyebabkan mereka memperoleh keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang. Ia akan menyebabkan mereka salah menempatkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dan menghalang mereka daripada menyediakan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari penghakiman. Akibatnya, mereka akan menjalani kehidupan yang sengsara, tekanan dan kesusahan dan azab mereka di akhirat jauh lebih teruk. Bab 3 Ali Imran, ayat 199. Di antara ahli kitab ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada mereka. Mereka tunduk patuh kepada Allah, mereka tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Malangnya, sebahagian ulama Islam sengaja menyalah tafsirkan ajaran Islam supaya sesuai dengan mazhab mereka dan mereka dengan sengaja mengelak daripada membincangkan ilmu Islam yang bercanggah dengan mazhab mereka. Mereka berkelakuan dengan cara ini kerana takut kehilangan pengikut mereka, yang memberikan mereka hadiah dan tahap penghormatan yang tidak wajar. Ulama yang berkelakuan seperti ini telah diperingatkan tentang neraka dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 253. Di samping itu, umat Islam hendaklah menghindari kesesatan melalui taklid buta terhadap orang lain dan sebaliknya berusaha untuk belajar dan mengamalkan ajaran Islam. Ini akan memastikan mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Al-Quran yang betul dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, bukannya berkelakuan seperti lembu yang mengikut pendapat orang lain secara membuta tuli. Islam sangat mengkritik meniru orang lain secara membuta tuli atas sebab ini dan oleh itu menggalakkan umat Islam untuk belajar dan bertindak mengikut ajaran Islam dengan pemahaman. Sihab 12 Yusuf, ayat 108. Katakanlah, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Orang yang berusaha untuk belajar dan mengamalkan ajaran Islam akan memastikan mereka taat kepada Allah Ta'ala dengan betul. Ini akan membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Bab 3 Ali Imran, ayat 199. Mereka itu mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Sama ada seseorang itu memilih jalan ketaatan yang membawa kepada ketenangan jiwa, atau sama ada mereka memilih jalan maksiat kepada Allah yang Maha Agung, yang membawa kepada kesengsaraan di kedua-dua alam. Mereka akan menghadapi akibat dari niat, ucapan dan perbuatan mereka di kedua-dua alam. Bab 3 Ali Imran, ayat 199. Sesungguhnya Allah amat cepat hisapnya. Setelah menjelaskan perbezaan antara jalan yang benar dan jalan yang salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru umat Islam untuk bersungguh-sungguh di jalan yang benar agar mereka memperoleh ketenangan jiwa. Apabila Allah, yang Maha Tinggi, menyeru orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, panggilannya sering dikaitkan dengan merealisasikan tuntutan iman mereka secara lisan. Ini kerana dakwaan lisan tanpa perbuatan mempunyai nilai yang sangat kecil dalam Islam. Perbuatan adalah bukti dan bukti yang diperlukan seseorang untuk memperoleh pahala dan rahmat di kedua-dua dunia. Seperti pohon yang berbuah hanya berguna apabila ia berbuah, begitu juga iman hanya berguna apabila ia menghasilkan amal yang baik. Bab 3 Ali Imran, ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Sabar adalah apabila seseorang mengelak dari mengeluh tentang kesulitannya melalui tindakan atau ucapan mereka dan mengekalkan ketaatan ikhlas mereka kepada Allah Ta'ala sepanjang ujian mereka. Ketaatan ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Pokok pangkal sabar ialah belajar dan beramal dengan ilmu Islam. Semakin seseorang itu belajar dan mengamalkan ilmu Islam, semakin mereka akan faham bahawa segala sesuatu yang Allah Ta'ala pilih adalah yang terbaik untuk semua orang yang terlibat, walaupun ini tidak jelas bagi mereka, kerana kesukaran yang mereka hadapi ada hikmah di sebalik mereka yang tersembunyi daripada mereka. Sebagai contoh, terdapat banyak peristiwa sebegini yang dibincangkan dalam ajaran Islam, seperti kisah Nabi Yusuf a.s.
yang dipisahkan daripada ibu bapanya pada usia muda oleh saudara-saudaranya, ditinggalkan dalam telaga yang gelap dan dalam, dijual sebagai budak-budak dan dilemparkan ke dalam penjara secara salah. Tetapi setiap peristiwa ini membolehkannya mempelajari pelajaran tertentu yang menyediakannya untuk menyelamatkan penduduk Mesir daripada kebuluran yang besar. Sekiranya dia tidak menanggung kesukaran yang dihadapinya, dia tidak akan berada dalam kedudukan untuk menyelamatkan berjuta-juta nyawa. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Percaya kepada hikmah-hikmah ini dan oleh itu, memelihara ketaatan seseorang kepada Allah, yang Maha Tinggi, oleh itu adalah sebahagian daripada iman seseorang. Mudah untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan memujinya pada waktu lapang, tetapi ujian yang sebenarnya adalah ketika menghadapi kesulitan dan tetap mentaati dan memujinya. Mempelajari ajaran Islam juga membantu seseorang untuk membandingkan kesukaran mereka dengan orang lain, yang lebih dicintai oleh Allah, yang Maha Agung, dan menanggung kesukaran yang lebih besar. Perbandingan ini membantu seseorang untuk meremehkan kesukaran mereka sendiri yang seterusnya membantu mereka untuk terus bersabar. Ini juga boleh dicapai apabila seseorang memerhatikan orang lain dalam tempoh masa mereka yang menghadapi kesukaran yang lebih besar daripada mereka. Ajaran Islam juga membolehkan seseorang memahami kepentingan takdir dan bagaimana setiap kejadian yang akan mereka hadapi dalam kehidupan mereka, sama ada masa senang atau susah, tidak dapat dielakkan. Mengeluh tentang sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan tidak dapat dielakkan tidak akan menghasilkan apa-apa kebaikan. Seseorang hanya akan kehilangan ganjaran yang tidak terkira banyaknya yang boleh mereka perolehi dengan terus bersabar atas kesukaran yang tidak dapat dielakkan yang mereka takdirkan untuk hadapi. Bab 39 Az-Zumar, ayat 10. Pesakit akan diberikan pahala mereka tanpa hisab, iaitu had. Oleh itu, seseorang mempunyai pilihan antara menghadapi peristiwa yang tidak dapat dielakkan dengan kesabaran dan memperoleh ganjaran yang tidak dapat dikira atau menghadapi peristiwa yang tidak dapat dielakkan dengan tidak sabar dan kehilangan ganjaran yang sepatutnya diperolehi. Sama ada cara mereka akan menghadapi peristiwa yang tidak dapat dielakkan, jadi masuk akal untuk mendapat manfaat daripadanya di kedua-dua dunia. Surah 57 Al-Hadid, ayat 22-23. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi atau di antara kamu sendiri melainkan telah tercatat dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah, supaya kamu tidak berputus asa terhadap apa yang telah luput darimu. Mempelajari ajaran Islam juga menyebabkan seseorang itu memahami bahawa perkara yang diingini di dunia ini tidak semestinya yang terbaik untuk mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Setiap orang mempunyai banyak contoh dalam kehidupan mereka tentang kebenaran ini. Terdapat banyak perkara yang diingini oleh seseorang kerana percaya ia adalah yang terbaik untuk mereka, hanya untuk perkara itu menjadi sumber tekanan bagi mereka. Dan terdapat banyak perkara yang tidak disukai oleh seseorang kerana mempercayai ia buruk bagi mereka, hanya untuk perkara itu menjadi sumber kebaikan bagi mereka. Orang yang memahami ini akan menjadi kurang sabar apabila berhadapan dengan situasi yang bercanggah dengan keinginan mereka, kerana mereka faham menghadapi situasi itu adalah yang terbaik untuk mereka, walaupun ini tidak jelas bagi mereka. Di samping itu, seperti emas disucikan melalui haba, begitu juga, orang memperoleh kekuatan mental melalui menghadapi kesukaran. Mereka yang terbiasa dengan kehidupan yang senang, sering mengalami gangguan mental apabila menghadapi masalah standard dan juga kecil, seperti masalah perkahwinan. Melalui ujian, Allah Ta'ala menguatkan mental seorang Muslim agar mereka menghadapi kesulitan masa depan dengan mudah. Seperti yang diajar oleh Islam, kesabaran dituntut dalam semua keadaan, bahkan ketika senang. Dalam keadaan senang, seseorang itu perlu bersabar untuk mengelakkan dirinya daripada menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan, seperti kesihatan yang baik atau kenaikan gaji. Terdapat banyak lagi hikmah di sebalik menghadapi kesukaran di dunia ini yang telah dibincangkan dalam ajaran Islam.
Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk mengkaji, mempelajari dan bertindak di atasnya supaya mereka mengamalkan kesabaran dalam setiap keadaan supaya mereka memperoleh ganjaran yang tidak terkira di kedua-dua dunia. Seseorang mesti kekal sabar dalam setiap situasi, sama seperti pesakit yang bijak menerima dan bertindak atas nasihat perubatan doktor mereka mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka, walaupun pada hakikatnya mereka diberi ubat pahit dan pelan diet yang ketat. Sabar bukan bermakna seseorang itu menjadi tidak aktif. Satu aspek kesabaran ialah menghadapi situasi dan cuba membetulkannya mengikut ajaran Islam. Sebagai contoh, seorang isteri yang didera oleh suaminya harus mengambil langkah untuk melindungi diri dan anak-anaknya, seperti berpisah dengan suaminya. Berkelakuan seperti ini tidak bercanggah dengan kesabaran manakala menjadi tidak aktif tidak ada kaitan dengan kesabaran atau Islam. Begitu juga, menunjukkan emosi, seperti menangis, tidak bercanggah dengan kesabaran, sebagaimana Nabi Yakub AS menangisi kesedihannya sehingga dia menjadi buta, tetapi dia tidak pernah dicela oleh Allah Ta'ala. Bab 12 Yusuf, ayat 84. Dan ia berpaling dari mereka dan berkata, "Aduh, duka citaku terhadap Yusuf." Dan matanya menjadi putih karena kesedihan, karena dia adalah seorang yang menindas. Terdapat banyak contoh ketika Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menangisi keadaan yang menyedihkan, seperti kematian anaknya, Ibrahim, semoga Allah meridainya. Hal ini telah dibincangkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 3126. Menunjukkan kemaksiatan kepada Allah yang Maha Tinggi, melalui ucapan dan perbuatan seseorang itu bercanggah dengan kesabaran, selain daripada ini adalah diterima dan sebahagian daripada fitrah manusia, seperti menangis dan bersedih. Bab 3 Ali Imran, ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabala kamu dan bersabala. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa seseorang mesti bertahan dengan kesabaran dengan menunjukkannya dari permulaan kesukaran sehingga mereka meninggalkan dunia ini. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1302. Menunjukkan kesabaran selepas beberapa waktu berlalu bukanlah kesabaran yang sebenar, ia hanyalah penerimaan yang lumrah berlaku pada setiap orang. Seorang Muslim mesti menjaga kesabaran dari permulaan kesulitan dengan mengawal percakapan dan tindakan mereka supaya mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran dan mengekalkan sikap ini sehingga mereka meninggalkan dunia ini, kerana seseorang itu mudah kehilangan pahala kesabaran dengan menunjukkan ketidaksabaran di bawah garis. Selain itu, istiqamah juga melibatkan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi dalam setiap keadaan, dengan menzahirkan rasa syukur di waktu lapang, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam dan menunjukkan kesabaran dalam kesusahan. Oleh itu, seseorang itu tidak boleh menganggap Islam seperti kod yang boleh dipakai dan ditanggalkan mengikut keinginan mereka. Orang yang berkelakuan seperti ini hanya memuja hawa nafsu mereka walaupun mereka mendakwa sebaliknya. Surah 25 Al-Furqan, ayat 43. Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya sendiri? Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, seseorang mesti memperolehi iman yang kuat untuk membantu mereka kekal teguh dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi pada setiap masa. Iman yang kuat diperoleh apabila seseorang mempelajari dan bertindak berdasarkan bukti-bukti dan bukti-bukti yang jelas yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, yang menjelaskan betapa taat kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas membawa kepada ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Sebaliknya, orang yang tidak mengetahui ajaran Islam akan memperoleh iman yang lemah. Orang ini akan mudah menderhaka kepada Allah yang Maha Tinggi, apabila keinginan mereka bertentangan kerana mereka gagal memerhatikan bagaimana meninggalkan keinginan mereka dan sebaliknya mentaati Allah yang Maha Tinggi, membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Oleh itu, seseorang itu mesti memperoleh kepastian iman melalui pembelajaran dan amalkan ilmu Islam agar mereka tetap teguh di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala sepanjang masa. Ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan betul, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Ini akan memastikan mereka memperoleh ketenangan fikiran di kedua-dua dunia,
melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan semua orang dan segala-galanya dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 3 Ali Imran, ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, bersabala kamu dan bersabala serta tetaplah bersiap siaga. Apabila seseorang memilih jalan yang berbeza daripada orang-orang di sekeliling mereka, ia membuatkan mereka berasa buruk tentang jalan mereka sendiri dalam kehidupan dan akibatnya mereka mengkritik mereka kerana dedikasi mereka untuk mentaati Allah yang Maha Tinggi. Malangnya, kritikan ini selalunya datang dari saudara sendiri. Di samping itu, unsur-unsur masyarakat yang lain, seperti media sosial, fashion dan budaya akan mengkritik orang yang berusaha untuk mentaati Allah yang Maha Tinggi, kerana penyebaran Islam menghalang mereka daripada membuat kekayaan dan mendapatkan pengaruh. Banyak industri yang dikritik oleh Islam, seperti industri arak dan hiburan, berusaha keras dalam masyarakat untuk menghalang orang ramai daripada menerima Islam dan menghalang orang Islam daripada bertindak mengikut ajaran Islam untuk tujuan ini. Ini adalah sebab utama mengapa propaganda menentang Islam begitu meluas dalam media sosial, fashion dan budaya. Akhir sekali, apabila seseorang itu berusaha untuk bertindak mengikut ajaran Islam yang melibatkan mengawal hawa nafsu supaya menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, orang lain yang ingin hidup seperti binatang dengan mengikuti segala keinginan mereka akan merasakan bahawa Islam dan umat Islam menjadikan mereka sebagai binatang. Akibatnya, mereka akan cuba untuk menghalang orang ramai daripada menerima Islam dan orang Islam daripada mengamalkan ajaran Islam supaya mereka berkelakuan seperti mereka dengan mengamalkan kehidupan haiwan di mana mereka mengejar semua keinginan mereka. Mereka ini akan menyasarkan unsur-unsur Islam tertentu untuk menghalang orang lain daripadanya, seperti etika berpakaian Islam untuk wanita. Sesiapa yang mempunyai akal yang waras boleh melihat melalui kritikan yang lemah dan kosong kerana satu-satunya isu mereka adalah dengan Islam dan bagaimana ia menggalakkan seseorang untuk mengawal nafsu mereka. Sebagai contoh, mereka mengkritik etika berpakaian wanita dalam Islam namun tidak mengkritik mana-mana kod pakaian lain yang menjadi komponen teras dalam setiap aspek masyarakat, seperti pasukan polis, tentera, kaki tangan hospital, sekolah dan perniagaan. Hakikatnya mereka hanya mempunyai masalah dengan etika berpakaian Islam wanita dan tiada etika berpakaian lain dalam masyarakat jelas menunjukkan kritikan mereka yang lemah dan tidak berasas. Pada hakikatnya, Islam dan umat Islam menjadikan mereka seperti binatang dan akibatnya mereka mengkritik Islam seboleh-bolehnya. Bab 3 Ali Imran, ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, bersabala dan bersabala kamu serta tetaplah bertakwa dan bertakwalah kepada Allah. Tetapi dalam semua keadaan, seseorang mesti tetap teguh pada ketaatan yang tulus kepada Allah yang Maha Tinggi, mengetahui bahawa Dia akan memberi mereka ketenangan fikiran yang akan melindungi mereka daripada kritikan orang. Bab 3 Ali Imran, ayat 200. Bersabarlah kamu dan bersabarlah serta tetaplah berdiri dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu berjaya. Sedangkan, mengingkari Allah yang Maha Agung untuk menyenangkan hati manusia hanya akan menyebabkan hilangnya ketenangan jiwa kerana seseorang pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Ini akan menghalang mereka daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan mereka tersalah letak segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Seseorang harus sentiasa ingat bahawa seperti kejayaan duniawi tidak boleh dicapai tanpa perjuangan dan pengorbanan, seperti menjadi doktor, begitu juga seseorang tidak dapat mencapai ketenangan jiwa di kedua-dua dunia tanpa perjuangan dan pengorbanan. Oleh itu, seseorang tidak boleh mengambil sikap naif di mana mereka percaya Allah, yang Maha Tinggi, akan memberi mereka ketenangan fikiran hanya kerana mereka secara lisan mengaku percaya kepadanya. Berjuang dalam ketaatan kepada Allah, yang Maha Tinggi, dengan menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam adalah apa yang dituntut bagi mereka untuk mencapai ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan bab 3 Ali Imran, ayat 200. Hai orang-orang yang beriman,
Bers abala kamu dan bers abala serta tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Seseorang mesti sentiasa ingat bahawa kejayaan sebenar terletak pada mendapatkan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia kerana ia memberikan semua nilai duniawi. Dan seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, ketenangan jiwa hanya diperoleh apabila seseorang itu ikhlas mentaati Allah Ta'ala sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam. Ini akan memastikan mereka memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka sambil membuat persediaan secukupnya untuk accountability mereka pada hari penghakiman. Oleh itu, seseorang itu hendaklah menerima dan beramal dengan syiar Islam untuk kepentingan dirinya, walaupun bercanggah dengan hawa nafsunya. Mereka mesti berkelakuan sebagai pesakit yang bijak yang menerima dan bertindak atas nasihat perubatan doktor mereka kerana mengetahui yang terbaik untuk mereka, walaupun mereka diberi ubat pahit dan pelan diet yang ketat. Begitu juga pesakit yang bijak ini akan mencapai kesihatan mental dan fizikal yang baik. Begitu juga orang yang menerima dan beramal dengan ajaran Islam. Ini kerana satu-satunya yang mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk memastikan seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul adalah Allah yang Maha Tinggi. Pengetahuan tentang keadaan mental dan fizikal manusia yang dimiliki oleh masyarakat tidak akan pernah cukup untuk mencapai hasil ini, walaupun semua penyelidikan yang telah dijalankan, kerana mereka tidak dapat menyelesaikan setiap isu yang boleh dihadapi seseorang dalam kehidupan mereka. Nasihat mereka tidak boleh menyebabkan seseorang mengelakkan semua jenis tekanan mental dan fizikal dan nasihat mereka juga tidak boleh menyebabkan seseorang meletakkan segala-galanya dengan betul dalam kehidupan mereka, kerana pengetahuan, pengalaman, pandangan jauh yang terhad dan disebabkan oleh berat sebelah. Hanya Allah Ta'ala yang memiliki ilmu ini dan Dia telah menganugerahkannya kepada manusia dalam bentuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Kebenaran ini jelas apabila seseorang memerhatikan mereka yang menggunakan nikmat yang telah dikurniakan mengikut ajaran Islam dan mereka yang tidak. Walaupun, dalam kebanyakan kes, pesakit tidak memahami sains di sebalik ubat-ubatan yang diberikan kepada mereka dan oleh itu secara membuta tuli mempercayai doktor mereka, Allah Ta'ala mengajak manusia untuk merenungkan ajaran Islam supaya mereka dapat menghayati kesan positifnya terhadap kehidupan mereka. Dia tidak mengharapkan orang ramai mempercayai ajaran Islam secara membuta tuli dan sebaliknya Dia mahu mereka mengenali kebenarannya daripada bukti-bukti yang jelas. Tetapi ini memerlukan seseorang itu mengamalkan pemikiran yang tidak berat sebelah dan terbuka apabila mendekati ajaran Islam. Bab 12 Yusuf, ayat 108. Katakanlah, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Di samping itu, kerana Allah, yang Maha Tinggi, sahaja yang mengawal hati rohani manusia, tempat tinggal ketenangan fikiran, Dia sahaja yang menentukan siapa yang memperolehnya dan siapa yang tidak. Bab 53 An-Najm, ayat 43. Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis. Dan jelaslah bahawa Allah Ta'ala hanya akan memberikan ketenangan jiwa kepada mereka yang menggunakan nikmat yang telah dikurniakannya dengan betul. Bab 3 Ali Imran, ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, bers abala kamu dan bers abala serta tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. আমাদের ওয়েবসাইট শেখফদ.com-এ 500টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক, অডিও বুক, ইনফোগ্রাফিক্স, পডকাস্ট এবং ব্লগ পাওয়া যাচ্ছে।